Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Marcelina binti Ahmad Salim memegang nombor metrik PA2010723 membincangkan mengenai isu dan sulu yang masih tidak menemui penghujungnya. Video ini adalah dibuat khas untuk tugasan video sejarah Sabah Sarawak selepas 1963 EJ 32203. Perbalahan antara Filipina dan Malaysia mengenai siapa yang berhak memiliki Sabah masih belum selesai daripada kacamata Filipina. Bagi Filipina, isu pemilikan ke atas Sabah ini masih tergantung tiada penyelesaian muktamad, tetapi pendirian Malaysia jelas menganggap kes ini telah selesai berdasarkan keputusan rakyat Sabah sendiri yang memilih untuk bergabung dalam Malaysia pada ketika itu. Mengapa isu ini masih berlanjutan sehingga ke hari ini? Berikut merupakan punca yang dapat dikenal pasti. Berdasarkan dokumen tersebut, Filipina menyatakan hak dan keistimewaan yang diperoleh Overbeck sebagai satu penyewaan, bukan cession atau penyerahan, seperti yang didakwa Inggeris kemudian oleh Malaysia sebagai penyerahan ataupun penjualan. Dokumen tersebut ditulis dalam bahasa Melayu Arab. Masalah timbul apabila terdapat dua versi terjemahan dokumen tersebut. Versi yang pertama adalah terjemahan Maxwell Gibson dalam treatise yang mengatakan engagement averting the Malay States and Borneo. Terjemahan cession dianggap oleh Filipina sebagai tidak betul. Tajuk terjemahan Grant from the Sultan of Sulu to Baron de Overbeck and Alfred Dane of certain territories and lands on the mainland of the island of Borneo yang bertarikh 22 Januari 1878. Berdasarkan terjemahan berbeza inilah tuntutan tersebut bermula. Ekoran daripada kerajaan Filipina meminta dibuat satu terjemahan lain dan kali ini dibuat oleh waris Sultan Jamalul Kiram dan pakar bahasa yang mutlak. Adalah suatu perkara semantik. Apa yang patut menentukannya ialah hasrat rakyat Sabah itu sendiri. Terjemahan kedua oleh Prof. Conklin Lisden yang diakui oleh Filipina sebagai betul. Tajuk terjemahan seperti Grant by the Sultan of Sulu of a permanent lease covering his lands and territories on the island of Borneo yang bertarikh pada 22 Januari 1878. Terjemahan yang sama. Sebenarnya pada tarikh tersebut bukan dokumen tersebut sahaja ditandatangani, tetapi terdapat satu masing-masing tentang penggunaan tanah dan kuasa untuk berkerajaan di wilayah Borneo Utara. Dokumen kedua ini sering diabaikan dalam pertikaian, maka perbalahan ini hanya berkisar tentang siapa pemilik sebenar negeri Sabah. Seterusnya, tinjauan bagi kedua-dua terjemahan tersebut telah dibuat. Asasnya, selain soal cession atau lease, kedua-dua versi adalah sama, yang bermaksud keluasan jumlah bayaran sebanyak $5,000 dibayar setiap tahun, tapi dalam versi cession dinyatakan sebagai ganti rugi kerana perihal melepaskan hak. Versi kedua mengatakan bayaran sebagai rental atau sewa. Kedua-dua versi ini menyatakan bahawa wilayah Sabah tidak akan dipindahkan milik tanpa persetujuan kerajaan Inggeris. Jika wujud sebarang perselisihan antara kedua-dua pihak, maka perkara tersebut harus dirujuk kepada Konsul Jeneral Inggeris di Borneo atau Brunei. Syarat terakhir bagi hal yang berlaku menyatakan jika Sultan Sulu memerlukan sebarang bantuan atau berada dalam kesusahan, maka pihak satu lagi perlu membantu baginda. Jadi pihak Sultan Sulu lebih beruntung sebab di samping mendapat bayaran tahunan sebanyak $5,000 juga bantuan Inggeris jika perlu. Isu berkaitan dengan cession atau penyerahan ini mendapat ulasan seorang penulis Filipina oleh Coulson yang mempertikai penggunaan istilah cession oleh Prof. Regening undercatat yang cenderung menyamakan erti cession ini dengan lease.
berlaku sedikit pertikaian setiap pendapat. Berikutnya kita akan mengupas mengenai kesan perjanjian yang telah dibuat. Satu hal yang menghairankan para pengkaji ialah dokumen perjanjian tersebut tidak ditandatangani oleh rumah bicara sultan, majlis bagi datuk-datuk, hereditary lords seperti sepatutnya. Nama mereka juga tidak disebut dalam perjanjian tersebut. Ini adalah suatu perkara memeranjatkan menurut Prof. T. Otley Beyer, seorang pakar sejarah Filipina. Perjanjian penyerahan ini tersebut ringkas yang menyerahkan kepada Overbeck dan satu pembayaran tahunan yang tidak ditetapkan satu masa penamat, menunjukkan ianya penyewaan selama-lamanya. Jika perjanjian tersebut adalah satu penyerahan kepada Overbeck, kenapa pula beliau perlu sediakan dokumen kedua? Jadi dalam hal ini jelas bahawa kuasa kerajaan hanya diamanahkan kepada Overbeck sebagai Raja Sandakan dan boleh ditarik balik. Overbeck pula telah mendapat tanda tangan Sultan dalam perjanjian tersebut melalui ancaman tentera laut British dengan ancaman mahu memusnahkan Sulu. Seterusnya mari kita lihat latar belakang yang membawa kepada perjanjian pada tahun 1878. Tarik penting ini apabila Sultan Brunei menganugerahkan wilayah Borneo Utara kepada Sultan Sulu sebagai satu ganjaran sebab memberi bantuan ketenteraan dalam perang saudara merebut tatah Kesultanan Brunei. Dulu seluruh Sabah adalah milik Brunei dan diserahkan kepada British sedikit demi sedikit. Selama 1,5 kurun, hak pemilikan Sabah tidak pernah dipersoal. Pada tahun 1865, seorang warga Amerika Syarikat bernama Charles D. Moses mengadakan satu perjanjian dengan Sultan Brunei. Pada 19 September, Moses ni memindahkan ataupun menjual semua haknya kepada Joseph Torrey dan kawan-kawan. Mereka mendirikan American Trading Company of Borneo dan dirikan penempatan di tepi Sungai Kimanis. Si Torrey kemudian menjual haknya kepada Overbeck. Dalam perkembangan lain, salah satu usul untuk memperbaharui perjanjian berkenaan telah dirujuk oleh Sultan Brunei sebab mereka ni gagal membayar kepada Sultan. Penolakan Sultan menyebabkan Overbeck mencari rakan kongsi dan menemui Alfred Dent sebagai rakan kongsi. Setelah itu Overbeck menyebabkan diberitahu oleh konsul British di Labuan, wilayah Troje, bahawa wilayah tersebut ketika itu merupakan milik Sultan Sulu. Overbeck berjaya membuat perjanjian dengan Sultan Sulu yang ketika itu menghadapi banyak masalah termasuk serangan Sepanyol dari arah utara. Mari kita meninjau pandangan orang Malaysia pula mengenai tuntutan ini. Filipina harus sedar Malaysia tidak berniat menyerahkan Sabah kepada sesiapapun sebab rakyat Sabah sendiri telah menunjukkan kehendak mereka untuk menyertai Malaysia. Berdasarkan penjelasan didapati, Filipina sengaja tidak mahu mengakui kedudukan Sabah atas sebab politik dalam negeri terutama semasa pemimpinnya berdepan dengan masalah. Sebagai contohnya, tuntutan semasa Ferdinand Marcos dan Macapagal dibuat bermotifkan politik bukan kedaulatan wilayah. Malaysia tidak menyahut seruan Filipina supaya menyerahkan perbalahan ke Mahkamah Dunia di The Hague. Belanda sebaliknya berdiam diri sebab jika Malaysia menyahut cabaran tersebut, berarti Malaysia mengakui hak Filipina dan meragui hak sendiri ke atas Sabah. Mahkamah Dunia hanya boleh mempertimbangkan isu ini jika kedua-dua belah pihak bersetuju membawanya ke Mahkamah Dunia tersebut. Ketua Menteri Sabah Telur pada 1962 menyatakan orang Sabah ni rata-rata tidak mahu kerajaan pusat mengadakan rundingan dengan kerajaan Filipina mengenai tuntutan tersebut dan berpegang teguh kepada prinsip self-determination iaitu tidak mahu menjadi sebahagian dari Filipina. Sehubungan dengan perkara tersebut, pendirian rakyat Filipina dan pendapat lain juga mempunyai hubungan dengan tuntutan ini. Mari kita lihat pendirian rakyat Filipina dan pendapat lain. Contohnya, pendirian mereka tidak selaras dengan rakyatnya. Rakyat tidak memahami isu tersebut dan tidak sebulat suara menyokong Filipina. Hanya segolongan kecil orang tertentu sahaja, terutama yang ahli politik yang berusaha untuk mendapatkan Sabah. Semasa era pemerintahan Macapagal,
Melakukan tuntutan tersebut berasaskan hasrat untuk membawa keuntungan politik kepada diri sendiri dan dalam negeri ketika itu. Tuntutan ini disokong segolongan wartawan yang tertarik dengan tujuan nasionaliti, golongan yang menjaga kepentingan sendiri, dan ahli-ahli politik. Apa yang dapat kita simpulkan melalui kejadian tuntutan sulit ini? Penduduk Sabah sememangnya telah menyatakan pendirian untuk menyertai Malaysia. Pihak Filipina seharusnya menghormati prinsip self-determination yang dibuat oleh rakyat Sabah. Spanyol yang menakluk wilayah Sultan Sulu melalui satu protokol yang ditandatangani di Madrid pada tahun 1885 telah melepaskan semua tuntutannya ke atas hak memerintah wilayah Borneo yang dimiliki oleh Sultan Sulu sebelumnya kepada kerajaan British. Dalam hal ini, jika tuntutan Sultan Sulu itu sah dan pemurnian itu bersifat penyewaan, tetapi nampaknya kerajaan Spanyol sebagai penjajah wilayah tersebut telah menamatkan tuntutan Filipina terhadap negeri Sabah.